Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung balik tajuk ataupun bab pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Oke, kemarin kita sudah bincangkan jenis-jenis sistem peredaran darah dan juga komposisi darah. Oke, salah satu komponen utama darah ialah sel darah merah. Sel darah putih kita akan jumpa lagi sekali di tajuk depan, iaitu dalam sistem keimunan. Bagaimana sel darah putih terlibat dalam sistem pertahanan badan. Okey, sekarang ini kita lihat sel darah merah ataupun dipanggil eritrosit. Okey, eritro maknanya hitam, black. Eritrosit itu sel. Sit itu sel. No. Bukan black. Red. Oke, red cell. Red blood cell. Red blood cell ialah sel darah merah. Oke, beginilah bentuknya. Bentuk dui cekung dan tanpa nukleus. Now, apa kelebihan ataupun kenapa sel darah merah direka bentuk begitu? Seperti yang kamu tahu, semua struktur biologi direka untuk fungsi tertentu. Contoh, tulang. Tulang kita keras dan boleh lentur sedikit, tidak rapuh ya. Kalau keras macam kaca, macam batu, rapuh boleh pecah. Nah, tulang boleh lentur ataupun boleh bending, boleh dibengkokkan sedikit. Okey, kita punya ini, apa namanya ni? Telinga, hidung, rawan. Kalau kamu tengok muka tulang. Tapi yang ini rawan. Kamu tengok cantiknya kita punya desain Tuhan cipta ni. Ini tulang, ini rawan. Bayangkan kalau ini tulang, telinga kita tulang. Setiap kali begini patah. Setiap kali kena terhimpit, patah. Jadi, kelebihan rawan ini, rawan ialah lentur, cuma dia kuat. Tidak boleh kita cabut. Okey? Kuku tapi lentur. Jadi, kenapa tanpa nukleus? Okey, sudah diberi jawapannya, iaitu supaya banyak ruang untuk hemoglobin. Okey. Kenapa berbentuk dui cekung? Sebab untuk meningkatkan jumlah luas JLP untuk resapan. Supaya resapan tinggi. Ini kamu sudah JLP, jumlah luas permukaan. Okey, mengandungi hemoglobin. Okey, kita lihat ini hemoglobin. Hb. Apa dia hemoglobin? Hemoglobin ada 4 kumpulan hem. H-E-M. Okey, ada 1, 2, 3, 4. Hem ini protein. Dan di setiap kumpulan hem ada ion ferrum. Fe. Ion ferrum inilah yang nanti mengikat dengan oksigen. Jadi maknanya satu molekul hemoglobin akan mengikat 4 atom oksigen. Okey. 1 Hb bind to 4 oxygen molecule. Okey, faham tu ya? Next. Okey, kita tengoklah pula sel darah yang lain. Okey, ini kita punya sel darah manusia. Manusia lembu sama, iaitu mamalia, bentuknya dui cekung. Orang putih bilang biconcave. Biconcave. Manakala sel darah haiwan kecil, contoh katak dan ikan, bentuk lonjong ataupun oval. Lonjong. Dan beza yang nyata kalau kamu perhatikan, kalau haiwan kecil, katak, ikan, ada nukleus. Haiwan besar, mamalia advance, lebih maju, tiada nukleus. Now, mana lebih cekap? Sudah tentulah mamalia. Sistem darahnya lebih cekap. Kenapa? Tanpa kehadiran nukleus, okay, lebih banyak hemoglobin boleh disimpan, maknanya lebih banyak oksigen boleh diikat. Dan wajarlah sebab lembu dan manusia ini organisme besar dan memerlukan tenaga yang tinggi. Sementara organisme
kecil, keperluan tenaganya rendah, jadi tidak perlu sistem yang cekap. Contoh macam kereta lah, kan? Kalau lori enjinnya tu entah berapa ribu horsepower. Berbanding dengan kereta, kalau kereta kecil mungkin 60 horsepower. Sebab kancil kereta Porto Saga badannya kecil, maka keperluan tenaganya kecil, tidak perlulah pakai enjin besar, buang duit saja. Oke, next. Seterusnya kita lihat warna darah. Darah yang kita ada ini hemoglobin, warnanya merah. Tapi ada lagi darah-darah yang lainnya, yaitu hemoeritrin warna ungu, klorokronin warna hijau, dan hemosianin warna biru. Hemosianin contoh belangkas. Ini juga sudah highlight karena belangkas. Horseshoe crab. Kalau kamu mau cari, mau Google horseshoe crab. Boleh makan ya, kalau orang Bajawa pandai makan. Di pantai selalu ada, dekat-dekat Muara. Biru. Dan mahal ini, 1 liter saya tidak tahu berapa ribu dolar. $1,000 1 liter. Diguna di hospital lah untuk tujuan perubatan. Oke, ini cacing. Cacing ada warna ungu, hemoeritrin, nama pigmennya. Manakala cicak, setengah cacing hijau. Hijau, klorin. Kloro ini maknanya klorin. Ferom juga. Ion ferom ni dia ada beberapa bentuk. Dia ada Fe2+, ion Fe2+, Fe3+, dan lain-lain dia punya warna. Hemosianin, ion kuprum biru, belangkas tadi. Ini. Di mana dah? Kalau ion kuprum sulfat, ion larutan kuprum sulfat dan larutan kuprum klorida, warna biru. Itu ciri unik garam kuprum. Oke, next kita tengok mereka bentuk salur darah. Oke, salur darah ada 3 jenis. 1, arteri. Yang kedua, vena. Yang ketiga, kapilari darah. Ini kapilari darah. Oke, macam mana dia punya desain? Oke, salur darah ada 3 lapisan. Endotelium, tisu otot, tisu penghubung. Penghubung ini pembungkus dia lah. Oke, cuma bezanya kalau arteri ototnya lebih tebal, vena ototnya lebih kecil. Bahagian dalamnya sama, yaitu ada endotelium, selapisan tisu, satu lapis tisu dipanggil endotelium. Kalau di permukaan dipanggil Kalau di permukaan epitelium, permukaan, endo dalam, endotermik, oke. Arteri kalau bercabang akan membentuk arteriol. Arteriol bercabang lagi menjadi kapilari darah. Oke, kapilari darah bergabung menjadi cabang halus dipanggil venule, dan venule bergabung bersambung dengan cabang yang lebih besar dipanggil vena, ataupun vena bercabang menjadi venule, venule bercabang menjadi kapilari. Dan di kapilari inilah berlakunya pertukaran gas. CO2 masuk dalam, oksigen keluar, nutrien masuk dalam, katakan glukosa, bahan toksik masuk ke dalam. Kita lihat gambar aja sebenar, diambil dari slide, beza antara vena dengan arteri. Biasanya bersebelah nih salur darahnya. Coba tengok arteri. Arteri kamu perhatikan, otot licinnya ini. Dari sini ke sini otot licin, manakala vena ini ke sini. Jadi arteri lebih tebal otot licinnya. Kenapa? Sebab arteri ini tekanan darahnya tinggi. Salur darah di permukaan ini vena. Arteri di sebelah dalam. Di sebelah dalam yang kalau kita mau cari nadi itu kan. Kalau kita mau cari nadi itu adalah arteri. Tekanannya tinggi. Itu kalau putus, kamu boleh mati disebabkan kehilangan darah yang banyak. Jadi kalau kamu luka kah, apakah digigit kah, darah memancut keluar, maknanya arteri lah itu sudah bocor. Ikat untuk menghentikan pendarahan dan angkat. Orang kemalangan kadang-kadang mati bukannya sebab cedera teruk, tapi sebab salur arterinya pecah. Bila pecah, darah tidak berhenti keluar. Kenapa? Sebab arteri tekanan darahnya sangat tinggi. Ketebalan nampak. Lumen. Lumen yang ini kita panggil lumen. Dia punya salur ni dipanggil lumen.
sudah tentulah arteri lumennya lebih besar. No, vena lumennya lebih besar, arteri kecil. Okey, dari segi darah, arteri membawa darah beroksigen. Itu warnanya merah. Manakala vena banyak membawa darah terdioksigen, warnanya lebih kelam. Okey. Okey, jadi ringkasannya ialah arteri bercabang menjadi arteriol, arteriol menjadi kapilari darah. Vena bercabang menjadi venule, venule bercabang menjadi kapilari darah. Dua-dua salur darah ini berjumpa di kapilari darah. Okey, next kita tengok mekanisme denyutan jantung. Okey. Jantung seperti yang kamu tahu tidak boleh diberhentikan. Okey? Kita berhentikan tidak. Kalau otot, tangan kan digerakkan oleh otak, kita yang mau gerakkan, tapi kita boleh juga berhentikan. Jantung kita mau ke tidak mau tetap akan berdenyut. Itu dipanggil myogenik. Okey, tapi sebelum itu kita tengok dahulu otot jantung. Okey? Nah, ini jantung. Okey, ini jantung. Okey, kalau kamu perhatikan, dia berjalur dalam bab tisu apa semua tu kamu sudah belajar ni. Okey, ada nukleus dan ada banyak mitokondria ini. Mitokondria. Kenapa? Seperti yang kamu tahu, jantung tidak pernah berhenti bekerja. Kalau jantung berhenti, mati. Okey, next kita tengok apa yang dikatakan myogenik. Okey, myogenik ini. Jantung itu boleh mengecut mengendur tanpa menunggu arahan isyarat daripada sistem saraf. Jadi di sini ini otot jantung kura-kura. Tetap. Okey, kamu tengok jantung itu berdenyut. Sudah dicabut keluar dari badan masih berdenyut. Selagi ada nutrien, selagi ada oksigen, selagi ada air, selagi ada garam, jantung itu akan berdenyut. Okey, itu dipanggil myogenik. Di luar kawalan sistem saraf. Okey, kita tengok pula bagaimana jantung berdenyut. Kalau kamu dengar denyut jantung, doktor dia akan cuba dengar pakai stetoskop tu kan. Dia ada bunyi loop-dup. Okey. Sebab ada dua bahagian jantung. Bahagian atas dan bahagian bawah. Atas ini atrium, bawah ventricle. Okey, jantung ada pacemaker. Pacemaker ataupun ada perentaknya sendiri. Ini. Tarik itu. Apa dia? Perentak yang pertama itu adalah SAN. SA node. SAN. Sinoatrial node. Node ini adalah sekumpulan sel saraf yang menghasilkan impuls ataupun denyutan elektrik. Okey, otot kalau kena karan, kalau kena elektrik akan mengecut. Macam kita kena karan tu, kejang kan. Jadi ini yang mula-mulanya akan mengeluarkan impuls. Okey. And then impuls itu disambut, diterima oleh AV node. AV node ini ialah atrioventricular node. Atrioventricular. Okay, node atrioventricular. Lepas tu node ini akan menyebarkan isyarat elektrik itu ke seluruh bahagian jantung di bawah. Jadi ini akan kecut. Manakala yang di atas tadi sudah tidak ada elektrik, maka dia kendur. Okey. Atas kecut, bawah kendur. Bawah kecut, atas kendur. Itu dipanggil loop-dup. Loop-dup. Okey. Loop itu bawah ni kecut. Nanti kita tengok di depan. Okey, kita tengok animasi ini. Untuk ceritakan apa yang cikgu cakap tadi ya. Bagaimana impuls elektrik bergerak di dalam jantung yang menyebabkan pengecutan dan pengenduran otot jantung. Nah, kamu tengok. Impuls atau cas elektrik itu bermula dari atas, sinoatrial. Dan bergerak ke seluruh bahagian jantung.
Jadi ingat tak? Loop, dup, loop, dup, loop, dup. Okey. Silih berganti. Tidak boleh dua-dua kecut serentak. Bila satu bahagian kecut, bila auricle kecut, ventricle kendur. Bila ventricle kecut, auricle kendur. Okey. Next. Ini dia. Loop. Apa dia berlaku semasa bunyi loop? Okey, bicuspid dengan tricuspid, ini dengan ini tertutup. Bila tertutup, ventricle kecut. Bila ventricle kecut, darah akan naik ke atas. Ini aorta. Ini vena, arteri pulmonary. Okay. Darah dipam ke peparu dan darah dipam ke seluruh badan. Loop. Maknanya paling kuatlah tu loop. Bila dup, ini yang kecut. Atrium. Atrium kecut. Bila atrium kecut, darah masuk ke ventricle. Ini ventricle kan? Di atas. Jadi ingat loop, dup, loop, dup, loop, dup. Bunyi apa itu? Bunyi pengecutan dan pengunduran otot jantung. Okey. Apa yang menyebabkannya? Impuls elektrik. Dari mana? Dari dua titik. Okey. Bermula dari SAN dan disambung oleh AVN, atrioventricular node. Node atrioventricular. Okey, loop dup. Okey, ini cikgu sudah hantar. Cikgu sudah buat naik di kamu punya grup. Okey, cantik ni animasinya, cikgu suka. Okey, nampak dengan jelas bagaimana dia tunjuk injap, kan? Ini injap bicuspid, tricuspid. 3 kelopak dia punya. Okey, kamu perhatikan betul-betul lah bagaimana udara bergerak keluar masuk daripada bahagian jantung. Terutamanya atrium sebelah atas, ventricle sebelah bawah. Okey, tengok ini ya, cikgu juga tidak tunjuk sudah di sini. Okey, cikgu lakarlah pergerakan darah. Sudah diberi sebahagian. Jadi darah itu kalau dari badan, darah akan masuk ke vena yang paling besar, iaitu vena cava. Dari bawah kaki, pinggang semua, bawah pinggang apa semua ni, dari bawah, dan sebelah atas kepala, bahu, dari sebelah atas, vena cava. Masuk ke atrium kanan sini. Di sini kan ada injap. Okey, cikgu pakai putih lah. Ada putih tak? Okey. Ingat di sini ada injap ni, ada dua. Ini injap tricuspid, ini injap bicuspid. Okey, dia buka on off, buka tutup. Okey, next. Setelah di atrium kanan akan masuk ke ventricle kanan. And then naik ke arteri pulmonary. Arteri pulmonary ini ke peparu. And then pergi vena pulmonary. Masuk di sini. Atrium kiri. Bila kecut, atrium masuk ke ventricle kiri. Bila ventricle kecut, naik ke aorta ini. Aorta sudah tentulah ke seluruh bahagian badan. Okey, cuba ulang balik dia punya laluan. Okey, vena cava masuk atrium kanan, turun melalui injap tricuspid ke ventricle kanan, naik darah itu ke arteri pulmonary, pergi paru-paru, balik semula ke jantung melalui vena pulmonary, masuk di atrium kiri. Okey, melalui injap bicuspid, masuk ke ventricle kiri. Bila ventricle mengecut, darah dipam naik ke aorta, pergi ke seluruh badan dan balik lagi ke jantung. Dianggarkan macam 1 minit sahaja ni cycle. Perjalanan darah tu maknanya menunjukkan lajunya darah kita berpusing. Okey, ini ringkasan. Okey, vena cava atrium kanan ada injap di antaranya. Okey ya, cikgu lupa. Di pangkal aorta dengan di pangkal arteri pulmonary ada injap yang dipanggil injap sabit.
lunar valve. Semi-lunar. Okey, incap. Untuk tujuannya supaya menghalang darah tu balik masuk ke jantung. Okey, next kita tengok pembekuan darah lah pula. Okey, kita laju sedikit. Okey, pembekuan darah ni simple sahaja. Yang mahu ditukar ialah ini. Fibrinogen, protein yang ada di dalam darah kepada fibrin, fiber. Nah, ini dia fibrin. Kalau kamu tengok macam pukat. Macam pukat. Jadi itu sebabnya lepas darah tu berhenti kan, tidak ada merah, ada keluar cecair kuning. Maknanya fibrin itu menghalang sel darah keluar tetapi membenarkan plasma keluar. Kuning kan plasma. Cuma sampai satu peringkat plasma tu akan mengeras dan akhirnya luka tadi ditutup. Now, simple saja prosesnya melibatkan ini, menukarkan protein fibrinogen yang larut kepada fibrin yang tak larut. Untuk menukar itu ada beberapa siri tindak balas, iaitu enzim. Okay? Enzim yang diperlukan ialah trombin. Dengan kehadiran trombin, fibrinogen akan ditukar menjadi fibrin yang tak larut. Tapi untuk fibrin berfungsi, mesti diaktifkan. Okay? Fibrin mesti diaktifkan. Okay? Yang mengaktifkannya ialah thrombokinase. Jadi enzim ada dua. Okey, thrombokinase akan menukarkan prothrombin. Pro ni macam pre ni bentuk yang tak aktif. Menjadi trombin baru berfungsi dan itu thrombokinase punya kerja. Okey. Dan untuk itu perlukan faktor pembekuan dan vitamin K. Okey, di sinilah platelet. Okey, platelet itu bila luka kan ada platelet. Platelet akan menghasilkan thrombokinase. Dan berjurut-jurutlah thrombokinase menukarkan ini kepada prothrombin kepada trombin. Trombin akhirnya menukarkan fibrinogen kepada fibrin. Okey, kenapa darah perlu membeku? Antaranya menghalang pendarahan, yang kedua menghalang jangkitan bakteria. Okey, itu antaranya. Okey, ini masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah isu-isu kesihatan yang berkaitan dengan pembekuan darah. Nanti cikgu akan arahkan kamu untuk buat pembentangan dalam bentuk video. Okey, seterusnya kita lihat ini. Rasanya cukup di sini. Nanti cikgu sambung sebab video ini sudah panjang. Okey, nanti kumpulan darah juga akan upload kemudian.